Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anal haqqa haqqan wa anal batila batilan wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya 7 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala dan atas keasaannya dan atas kuasanya. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlagu, dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, ila akhirih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama syukur kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bagi kepada kita sebagai-bagai nikmat. Nikmat sihat, nikmat segala yang berada di badan kita, ialah nikmat kaki, nikmat tangan, segalalah anggota-anggota yang 7. Hingga nikmat mata kita, maknanya kita nak bilang satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita memang tak terhingga. Khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi nikmat kepada kita yang sangat hebat, yang sangat mulia, ialah nikmat iman dan Islam. Inilah selebih-lebih nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Semoga kita berdoa, semoga kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk di dalam golongan-golongan orang yang saleh, orang yang salihah, dan orang yang bertakwa
dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, maknanya kita nak sambung pengajian kita daripada bulan yang lepas. Ialah kita tengah bincang, tengah bahas di dalam kitab Penawar bagi Hati. Jadi malam ni kita boleh mengaji kitab yang pertama yang dibahas oleh musannif, ialah Syekh Abdul Qadir. Apa yang dia bahasnya, apa dia kata, apa dia hurai di dalam kitabnya. Marilah kita sama-sama mengambil manfaat. Semoga kita dapat manfaat. Kita mengaji walau sekejap saja, tapi yang pentingnya kita dapat manfaat, kita dapat guna. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata dianya, kitab yang pertama. Kitab yang pertama pada menyatakan, pada menerangkan segala anggota yang 7. Mana bab kitab yang pertama ni nak menerang, nak bahas, nak bincang tentang segala anggota kita. Anggota yang ada di kita ialah anggota yang besar-besar. Yang ada di kita 7 anggota. 1 mata, 2 telinga, 3 mulut, 4 2 kaki, 2 tangan, perut, zakat. Itu dikatakan segala anggota yang 7. Maka satu-satu anggota, maknanya kalau kita tak tahu satu-satu anggota yang ada di kita itu daripada mana, siapa yang bagi kepada kita, siapa yang beri kepada kita. Tangan, dua tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, 1 lubang mulut, 1 perut. Siapa yang bagi kepada kita? Itu dia nak ulaskan. Kata dianya, ada padanya pada kitab yang pertama 7 pasal. Maknanya satu anggota 1 pasal. Satu anggota 1 pasal. Itu dia. Kata dia laginya paslun. Ini suatu pasal yang pertama pada menyatakan, pada menerangkan mata. Ni mata 2 biji. Bahasa Arab ainun. Bahasa kita mata. Nampak? Mata yang ada di manusia. Adapun mata yang lain kita tak nak kira ni. Mata pisau ada juga. Mata bergaji. Mata apa dia lagi? Banyak mata. Itu tak nak kira. Kita nak kira mata yang ada di manusia. Mata yang ada kepada orang-orang laki-laki dan mata yang ada kepada orang perempuan. Nak kira yang tu. Itu dinamakan ain, mata. Kata dianya, ketahui olehmu. Ketahui olehmu. Jadi ketahui olehmu ni terjemuh daripada bahasa Arab i'lam. I'lam betul-betul bahasa kita belajar olehmu. Apa dikehendaki belajar olehmu? Yakni mengaji olehmu hingga kamu pandai. Selama mana kamu tak pandai, selama itulah kamu kena belajar. Selama itulah kamu kena mengaji. Itu makna i'lam. Nampak? Malam ini kita nak bahas tentang masalah mata. Selama mana kita tak kenal mata, selama itulah kita kena belajar. Selama itulah kita kena mengaji.
Jawab semua, saya dah kenal mata yang ada di saya ni 2 biji. Yalah. Ada. Kalau kita kenal, bagaimana? Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Itu kita kena belajar. Kata dia yang ketahui olehmu hei salik. Ketahui olehmu hei orang yang berjalan kepada jalan akhirat. Kita ingat ramai-ramai ni. Kita semua sekarang kita di dalam perjalanan. Di dalam tengah perjalanan. Maknanya seolah-olah kita kata kalau kita duduk di lenggeng ni, apa dia? Mahkota hill. Kita duduk di lenggeng ni, kita nak pergi di mana? Pergi di Johor ke? Pergi di di Perak ke? Di Kelantan ke? Kita duduk di sini. Kemudian di dalam tengah perjalanan kita tu, maknanya ada setengah orang dah nak sampai, setengah orang baru start, setengah orang dalam pertengahan, macam-macam lah. Tengok keadaan umur kita lah. Itu dia. Kemudian kita sekarang lepas daripada mak ayah kita beranak, keluar tu maka kita di dalam perjalanan. Sekarang ni dalam perjalanan. Dalam tengah berhenti, berhenti, relax, tengok benda-benda di atas muka bumi, apa yang senang, apa yang suka, apa yang tak suka, boleh kita tengok segala-gala. Itu dia. Sama tahu kita nak sampai ke tempat kita nak pergi. Ialah tempat yang kita nak pergi di akhirat nanti. Ini sama tahu. Dunia ni sama tahu. Bukan kita nak kekal di sini, bukan kita nak duduk di sini, bukan kita nak menentu di sini, bukan kita nak lebih segala-gala di sini, bukan. Ini tempat sama tahu saja. Nampak? Nak berhenti sekejap. Contohnya nak relax. Apa dia kalau kita selalu naik naik kereta, jalan Rubuh Raya, dia ada R&R, tempat rehat. Maknanya ini dah sampai di di Tapah ni. Kita relax sekejap. Itu dia. Relax lah situ. Kita nak pergi di Kedah lagi. Relax dulu situ dulu. Bila kita berhenti di situ, buah kayu pun banyak. Makanan pun cukup di situ ada. Air segala air ada di situ. Kan kita nak duduk di situ. Tak nak pergi dah. Tak. Mesti kita bila selesai kita semayang ke, selesai daripada makan ke, selesai daripada minum ke, kita nak bergerak pula, kita nak berjalan pula, yang nak menujunya di Kedah ke, di Alustar ke, di Ipoh ke, di mana ke. Nampak? Itu sebagai berhenti sekejap. Di makian kita duduk di atas dunia ni, di makian tu. Walau kita kata kita ni pangkat besar, walau kita kata ni kita kaya raya, cukup, segala-gala ada, tetapi tempat yang kita yang last itu lagi hebat, lagi lebih. Di sana bidadari duk tunggu kita ni, woi berapa ramai. Sekarang kita seorang, bini kita seorang ya sekarang. Di dalam syurga nanti bidadari puluh-puluh, ratus-ratus duk tunggu kita. Kita nak yang mana? Seorang dengan 10. Nak yang mana? Memanglah. Kalau jawab yang atas dunia pun, seorang yang 4 nak yang mana? Senyum. Tengok tua apa senyum juga. Nak yang 4. Bidadari puluh-puluh, ratus-ratus duk tunggu kita. Nak tak nak? Nak. Kita jangan ralik, jangan lalai. Jangan lupa. Nampak? Ni kita lupa surau, lupa masjid, lupa tempat ngaji, lupa. Nampak? Itu dia. Maknanya
yang tepat kita nak kekal abadi di akhirat nanti. Itu dia. Hati katanya, ketahui olehmu, hei orang yang berjalan kepada jalan akhirat. Siang orang tak sedari. Banyak lagi kita tengok orang tak sedari. Umur dah 40. Umur dah 60. Yang kita takutnya umur dah 40. Tak datang lagi surau. Tak datang lagi masjid. Tak semayang. Tak cukup lagi 5 waktu. Allahu Akbar. Nabi kata kalau mu dah umur 40. Tak mula kembali balik ke baik lagi. Susah lah orang ni. Susah. Umur dah 50. Relax. Kedai makan. Orang semayang. Tak apalah orang semayang. Saya tak semayang pun. Nampak? Itu kesian kepada dia. Kita doa lah. Kita doa mudah-mudahan mereka turun hidayah, masuk hidayah. Supaya datang masjid, datang surau, datang dalam majlis menuntut ilmu. Nampak? Kata dia apa dia? Bahawasanya mata engkau itu. Kita tengok. Bila kita mengaji, bila ulama sebut mata, ialah mata yang ada di kita. Yang ada di kita masing-masing. Sama ada orang laki-laki, sama dia ada di dia 2 biji mata. Sama ada orang perempuan, ada di dia 2 biji mata. Nampak? Ada 2 biji mata, dia boleh tengok segala-gala. Dia boleh segala-gala. Dia nak tengok benda tu, benda ni. Putih, hitam, merah, hijau, biru, kuning. Dah jauh dekat. Dia nak bawa kenderaan, nak bawa kereta, nak bawa mutu. Nak pergi mata, guna dengan mata dia. Guna dengan mata. Itulah. Kalau kita mengaji bab syukur. Kita mengaji bab syukur. Kita nak tahu perasaan yang ada di kita ni. Ada mata, ada tangan, ada kaki. Kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada 3 perkara. Ingat ramai-ramai. Kalau tak ada 3 perkara ni, susah kita nak syukur satu persatu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita. Susah nak syukur. Kalau kita tak tahu. Mana? Yang pertama, ilmu. Kita nak tahu. Mana asal mata yang ada di kita ni, siapa yang bagi? Senang ya ni. Kita kena ingat. Siapa yang bagi mata kepada kita ni? Boleh terang segala-gala. Nampak? Boleh tengok benda tu, tengok perkara ni. Tengok isteri kita, tengok. Kita tengok isteri kita, senyum tengok isteri kita. Kerana isteri kita lawa. Ada juga tak lawa. Lawa yang lain ada juga. Nampak? Kelih orang rumah kita, aduh, macam metok lah. Kalau kelih orang lain, tengok orang lain, oi lawa lah. Ada juga jenis perangai orang macam tu. Nampak? Tak boleh. Kita tengok isteri kita sentiasa di dalam rindu, di dalam kasih sayang, di dalam cinta. Nampak? Dia barulah hati kita tak lain. Nampak? Ni kita tengok bini kita tengok. Nampak orang lainnya. Itu haram tu. Nampak? Mana kita kena tahu yang pertamanya ilmu. Ilmu ni ialah kita tahu kata masa yang ada di kita ni, 2 biji ni, ialah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian, kelebihan, nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Tak boleh kita nak tiru-tiru, tak boleh. Makhluk nak tiru-tiru tak boleh. Mana kata nak tiru tak boleh? Contohnya orang buta. Ada tak? Kampung ni di Lenggeng ni orang buta ada tak? Ada. Kalau dia orang buta, kita pergi cari di kedai,
Di kedai dalam lenging ni. Nak beli mata sebiji ada tak? Mata bergaji ada dah. Mata pisau ada dah. Mata yang kita nak guna ni, yang Allah buta tadi, tak boleh buat. Tak boleh. Carilah berapa kedai pun tak dapat. Kerana tak ada. Ini satu pemberian daripada Allah. Manakala kita dah tahu kata ini sebesar-besar nikmat, sebesar-besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sangat berharga. Saya nak tanya satu lagi. Kalau kita kata mata kita buta, kita ni ada duit, kita orang berduit, mata kita buta, accident ni ke, kena apa dia, kena apa dia, benda-benda bisa ke, masa tak nampak, nak pegang tu pun tak boleh, tak pegang ni tak boleh. Orang rumah je piping kita, baik orang rumah ni, nampak? Nah, kemudian kita orang berduit, kita nak beli 10,000. Ada tak duit kita 10,000? Ada. Boleh beli tak kita nak, kalau kita mata kita rusak? Boleh tak? Tak ada. 10,000. Aku ada 100,000. Tak ada juga. 1 juta. Tak ada juga. Ini tengok. Bermaknanya, oi, sangat berharga. Ini 1 biji. Ini baru 1 biji yang di mata kita rosak 1 biji. Kita ada 1 juta. Nak beli tak boleh juga. Oi, hebat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Lebih daripada Yakut, lebih permata yang berharga, lebih daripada itu lagi. Mahalnya anggota yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Nampak? Itu kita dah tahu tu. Itu orang panggil orang yang ada ilmu. Dia tahu kata benda ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kelakuan. Lagu mana kelakuan? Kelakuan kita kena suka. Kita kena gembira. Kita kena bila Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita 2 mata, alhamdulillah, suka cita. Tak ada nilai, tidak ada sangat-sangat suka kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni benda yang berharga. Yang ketiga, apa? Pekerjaan. Ilmu, kelakuan, yang ketiga pekerjaan. Bila kita dah tahu kata mata ini pemberian daripada Allah, Allah Ta'ala bagi kepada aku. Yang ketiga ialah pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada aku mata 2 biji untuk ampuh. Kerana apa? Kita nak mengaji. Tengok. Kemudian kata dia bahawasanya mata engkau itu. Bahawasanya mata engkau itu menjadi akan mata oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata kepada kita ni kerana beberapa faedah. Bukan kata sia-sia, bukan.
Tak ada arti Allah Ta'ala bagi mata kepada kita. Tak ada beza. Ada dia. Ada. Ini kita barulah kita dapat nak boleh nak syukur kepada Allah. Nak terima kasih kepada Allah. Mana beberapa faedah? Faedah yang bangsa akhirat. Mana kita tengok dengan mata dapat pahala. Kita tengok, sekali tengok dapat ganjaran daripada Allah. Itu akhirat. Yang kedua, bangsa dunia. Bangsa dunia. Bila kita tengok dengan mata, dapat gaji. Contohnya. Kita naik kenderaan. Kita naik motor, naik kereta nak pergi kerja. Kalau mata tak nampak, boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Nampak? Itu dia. Itu bangsa dunia. Dua. Maknanya faedah dua perkara Allah Ta'ala bagi kepada kita masa. Satunya bangsa akhirat. Yang kedua bangsa dunia. Bila kita tahu macam tu, barulah kita boleh nak syukur. Barulah kita nak boleh terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala menjadikan mata kepada aku boleh baca Quran. Ada mak sakit lagu nak yuhrai. Kata dianya, maka setengah daripada segala faedah mata. Maka setengah daripada segala faedah mata yang bangsa akhirat. Bagaimana faedah mata yang bangsa akhirat? Ialah memandang kepada langit. Tengok. Kita pandang kepada langit, jadi akhirat. Kita memandang kepada langit dan kita memandang kepada matahari. Kita tengok matahari naik. Waktu jam 7, waktu jam 8, waktu jam 9, waktu jam tengah hari, hingga sampai jatuh matahari. Dan kita memandang kepada bulan, sama juga. Dan kita memandang kepada bintang. Dan kita memandang kepada lain daripada yang tersebut. Memandang kenderaan, memandang jalan, memandang benda-benda yang elok, memandang segala-galalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pandang tu supaya berdalil engkau dengan dia, dengan segala yang tersebut. Kita pandang langit, pandang matahari, pandang bulan, pandang bumi, pandang bintang, pandang laut, pandang benda-benda yang kita suka, supaya berdalil engkau dengan dia, dengan segala yang tersebut, atas ada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Inilah kita mengaji apa dia? Kita belajar ilmu tasawuf. Kalau tidak ada ilmu tauhid, kosong. Apa dia panggil? Nampak? Ada. Apa? Setelah kita nak bergantung dengan ilmu tauhid. Bila kita pandang kepada langit, kita pandang kepada benda-benda yang pelik-pelik, benda yang ajaib-ajaib, maka kita kita pandang itu, kita nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita pandang air, nampak air. Betul tak? Siapa nampak Allah? Tak nampak. Maknanya kita nampak kata kejadian Allah. Ini menunjuk kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala yang menjadikan air. Manusia, makhluk semua tak pandai nak menjadikan air. Tak pandai. Hanya usaha dan ikhtiar, ambil air yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi, masukkan dalam botol ni. Maka di situlah kita melihat, memandang kepada air, ialah tanda dalil
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak Allah. Itu dia. Kita tengok kereta. Kereta lawa ke tak lawa ke, kereta baru ke, kereta buruk ke. Yang pentingnya kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Itu besi ya. Itu sampah ya. Apa? Itu warna ya. Yang menjadinya Allah. Susah juga nak dapat tu. Nak dapat hakikat tu susah tu. Kalau kita nampak apa? Contohnya kita tengok kereta Protosaga masa dulu lah. Lepas tu kita tengok Alphard. Nampak apa yang kita nak banding dua-dua tu? Oh, memang yang ni lawa, sedap naik. Macam tu kan? Tak nampak Allah. Tak ada kata Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pemberian Allah. Kenikmatan Allah. Kita tak nampak. Bila kita tak nampak kenikmatan Allah, tak nampak pemberian Allah, tak nampak kejadian Allah, di situlah kita jadi selisih di antara kita dengan haji. Faham tak faham ke? Faham tak faham ni? Itu jadi masalah. Karena kita tak nampak kejadian Allah. Kita tak nampak kebesaran Allah. Kita tak nampak kebijakan Allah. Yang kita nampak warna tu ya. Yang kita nampak benda tu ya. Bila kita nampak benda tu, kita nampak pangkat tu, kita nampak nama tu, itulah bergaduh-gaduh di antara satu sama lain. Nampak? Kalau masuk di dalam hati kita, semua ini daripada milik Allah. Tapi kita ni memang pandai baca je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pandai je baca. Segala puji lillah yang mustahaknya Allah. Pandai je kata. Semua ini mustahak Allah. Tapi bila pangkat berubuk, sampai bergaduh-gaduh. Bila satu benda, satu perkara berubuk sampai bergaduh-gaduh. Nampak? Kerana kita tak nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak kejadian Allah. Allah, inilah kita maknanya, saya risau jugalah kalau kita ni maknanya tak betul-betul kita tak mengaji kita 3 ilmu ya. 3 ilmu ya. Bila kita ada 3 ilmu ni, insya-Allah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ada 3 ilmu ni cukup. Tapi nak betul-betul faham. Kalau tak faham tak jadi. Itulah Nabi sebut yufaqih tu. Yang kita baca dulu. Awal-awal kita datang sini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih. Betul-betul nak faham. Bukan betul-betul Nabi tak sebut nak sedar. Oi, sedarlah ustaz ni. Tak, nak faham. Nabi sebut yufaqih, maknanya yufaqih di situ nak faham. Nak faham ilmu agama Allah. Apa? Itu dia. Bila kita memandang kepada langit, bila kita memandang kepada kejadian Allah, supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Ada selalu saya tanya tu. Saya tanya, Allah Ta'ala ada tak? Ada. Mustahil tak Allah Ta'ala tiada? Ya, mustahil. Mana dalil kata mustahil Allah Ta'ala tiada? Boleh ramai-ramai tulis jawab sikit.
Mustahil Allah Ta'ala tiada. Mustahil. Akal kita tak terima. Walau kata mati pun tak terima. Kata Allah Ta'ala tiada. Macam Bilal lah. Bila Abu Umayyah tu nak hembah atas kepala dia. Sebab tinggal agama Muhammad. Tak. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala ahad. Nampak? Ada. Mana dalil? Yang anggap saja lagi. Dalil kata, mustahil Allah Ta'ala tiada. Mana dalil? Kata mustahil Allah Ta'ala tiada. Dalil? Adanya kita. Sungguh Allah Ta'ala ada. Dalil? Sungguh Allah Ta'ala ada. Mana dalil? Tiada Allah Ta'ala tak sungguh, bohong. Ada kita. Ada Allah Ta'ala sungguh, sengerti. Mana dalil? Tak faham. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib ada. Wajib ada Allah Ta'ala. Mana dalil? Tak apalah. Saya itulah jawab. Maknanya sungguh ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil air. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Air ni lah. Sungguh ada Allah Ta'ala. Kita dalil. Ada kita. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Ada kita ni lah. Tolong hurai sikit. Ada air. Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi. Ada air. Ada langit ke, ada kita ke, ikutlah. Ada air. Ada air ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi. Ada Allah. Itu wajib. Itu sungguh ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada air. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Mana dalil? Air ni juga. Kalau Allah Ta'ala tiada, saya air tiada. Bermaknanya ada langit, ada bumi, ada kita, ada rezeki, ada segala-gala ni yang di atas muka bumi ni ialah menunjuk kata kekuasaan Allah. Menunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada. Barulah okey iman kita. Itulah. Maknanya kita memandang, kita tengok segala-gala ialah dalil atas ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalil atas keasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalil atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kalau nak hurai tu, satunya atas ada. Yang kedua, hilang kitab orang yang ada kitab. Yang kedua, atas keasaan. Takut keliru tu. Kita mengaji sifat wahdaniyah. Wahdaniyah. Keasaan. Daripada kita belajar sifat 20, ialah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya asa Allah. Artinya satu Allah. Itu dia. Bermaknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajib satu. Mustahil Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebut di dalam Quran. Allah Ta'ala firman dalam Quran, dia katanya bermaksud jikalau ada langit bumi beberapa Tuhan. Ada langit, ada bumi, jikalau ada beberapa Tuhan. Jawab la pasadasa. Saya hancur langit dan bumi. Kalau beberapa Tuhan. Bermaknanya satu dunia ni, satu makhluk ni
satu langit, bumi, manusia, barang di antara kedua, ialah yang memberi bekasnya Allah Ta'ala satu. Faham tak? Kalau dua, kalau ya itulah kita mengaji ilmu tauhid ni, dia kena kalau. Kalau Tuhan dua, kalau Tuhan dua, Tuhan pun sebut kalau, jikalau tak ada. Laukana ada. Nampak? Ada dia. Kalau Tuhan dua, Tuhan yang pertama menjadi di sini. Tuhan yang kedua menjadi di sini. Faham baik-baik ni? Tuhan yang pertama menjadi di sini. Tuhan yang kedua menjadi di sini. Buat sampai di separuh tengah di tengah. Saya nak tanya, Tuhan yang pertama menjadi di belakang ni. Jadi tak? Yang pertama menjadi di sini. Yang kedua menjadi di sini. Hakam dia, Tuhan yang pertama menjadi tak di sini. Jawabnya tak. Bila tak dikatakan Tuhan itu lemah. Bila kata Tuhan lemah, tak boleh Tuhan tak lemah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa. Itu menunjuk kata satu ni Allah Subhanahu wa taala keasaan menjadi. Allah Taala satu yang menjadi langit, Allah Taala satu menjadi bumi, Allah Taala satu yang jadi manusia, beberapa juta manusia ni. Allah Taala satu. Itulah nak ceritanya, langit bumi ni lah dalil menunjuk kekeasaan Allah. Langit dan bumi ni juga menunjuk dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Maka kalau kita pakai mata kita 2 biji, sentiasa kita fikir macam tu, insya-Allah kita sentiasa dapat akhirat. Nak pergi ke mana? Kita kongsi dengan orang rumah. Duit peceng ni dah dapat 10,000 lebih, nak sampai 30,000 dapat ni. Jom kita pergi di Afrika. Nampak? Kita kena kongsi dengan orang rumah. Nak marah kita pergi seorang tak boleh. Ada setengah-setengah orang yang pergi seorang. Tak boleh, kena pergi 2. Nampak? Kita kerja sekali, duduk sekali, beranak sekali. Beranak sekali. Nampak? Nak pergi ke mana-mana kena sekali lah. Nampak? Bila kita pergi ke sana, Afrika ke, Europe ke, Jepun ke, China ke, nampak? Bila kita tengok, memandang makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Mujulah aku datang di Afrika. Siangnya tengok orang Afrika. Nak minum air tak ada. Ada. Nak tu tak ada, nak ni tak ada contohnya. Boleh kita alhamdulillah Allah Taala bagi kepada tempat kita ni segala-gala cukup sempurna. Tetapi di sana Allah Taala bagi kurang sikit. Kita ingat kata Allah Subhanahu wa taala bagi kurang sikit. Itu jadi akhirat. Barulah kita berasa nak kesyukuran kita bantu kepada orang Afrika. Nampak? Bila kita pergi di Eropah, oi bijaklah Allah Subhanahu wa taala. Oi tak ada lah macam ni di Malaysia, di Asia tak ada lah. Oi kuasa betul Allah. Maka itu jadi akhirat. Nampak? Jangan kita tak nampak kekuasaan Allah, tak nampak apa dia keasaan Allah, kebijakan Allah, itu tak jadi akhirat. Rugi. Taman habis ribu-ribu. Itu nak suka, nak seronok ya. Nampak? Itu dia. Inilah maknanya bila kita pandai pakai, walau bagaimana, maknanya kita tumpu last kalinya Allah Subhanahu wa taala, maka jadi akhirat. Itu dia. Kata dia lagi, dan setengah daripadanya
Dan setengah daripada apa dia, faedah yang basah akhirat. Setengah daripada faedah yang basah akhirat. Mata kita bila kita tengok jadi akhirat, ialah melihat akan Quran. Nampak? Ada tak ramai-ramai ni hari ni tak ada pernah tengok Quran? Ada tak? Ada lah. Alhamdulillah. Tapi bunyi slow ni tak ada. Tak ada bunyi kuat. Maknanya ada. Kalau bunyi ada. Rasanya ada tu. Ada. Maknanya tak buka Al-Quran. Tak tengok Al-Quran. Teruk sangat kita ni kalau kita tak tengok Quran. Cuba kita fikir tengok. Rukun iman dengan cara ijma' apa? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Betul? Bima qala Allah, dan bagi yang firman oleh Allah, ialah Quran. Itu rukun iman. Kita beriman dengan Allah, kita yakin diri kita ni, aku ni hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan aku. Aku pegang teguh dengan Allah. Tetapi apa benda yang Allah Subhanahu wa taala firman, kita tak pernah tengok. Allah, teruk sangatlah kita ni. Teruk. Tengok jawab. Tengok apa? Tengok handphone. Kalau tengok handphone tu okey lagi. Oi, bijaklah kekuasaan Allah. Okey lagi. Ya, nampak kebesaran Allah. Dalam handphone tu berapa nikmat Allah. Itulah kalau kita guna salah, berapa kita kupur nikmat Allah. Kupur daripada matahari, kupur daripada cahaya matahari, kupur daripada line. Bukan senang line nak masuk di dalam handphone tu. Line tu ialah setengah daripada kejadian Allah.